Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillah. Baik, kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin, dan kita membaca tajuk yang keempat pada muka surat yang ke-88, perkara yang berkaitan kewajipan kita terhadap nabi-nabi, khususnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebagai seorang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang cukup umur dan orang yang sempurna akal pemikiran, dipanggil sebagai mukallaf. Wajib menyayangi dan mengasihi para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Bahkan wajib kita menyuci bersihkan nabi-nabi daripada sesuatu yang tidak layak dengan mereka. Dan wajib pula kita menjauhkan mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengaibkan, menghina dan memandang ringan terhadap mereka, kerana mereka itu adalah pilihan Allah Ta'ala yang memuliakan mereka. Dia kata orang mukallaf wajib menyayangi Nabi,
wajib mengasihi Nabi, wajib menyuci bersihkan Nabi daripada pahaman-pahaman yang tidak layak dengan sifat kenabian, seperti mengaibkan Nabi. Saya pernah tengok dalam televisyen ada seorang doktor mengatakan Nabi Musa alaihissalam mengidap penyakit autisme. Dia kata Nabi Musa ni kena penyakit autisme. Sebab apa penyakit autisme? Pasal dapat Nabi Musa ni masa kecil-kecil dulu, dia jadi budak yang nakal. Budak yang buah, orang kampung sebut budak buah. Sampailah Firaun tu, sampailah Nabi Musa ni ambil bara api letak dalam mulut, terbakarlah lidah Nabi Musa alaihissalam. Maka dia kata Nabi Musa ni waktu kecil-kecil autisme, budak nakai, budak buah katanya. Ini satu bentuk menghina. Kita tidak boleh mengeluarkan perkataan menghina macam itu. Ataupun 2-3 bulan lepas saya sebut dalam kuliah, ada orang yang sebut Nabi Muhammad ni masa lahir dia tidak ada apa-apa keistimewaan. Nabi Muhammad masa mula-mula beranak macam mamat di kampung yang beranak di kampung. Di kampung kita ada anak nama dia Mat. Mat ni beranak kita panggil dia mamat. Macam itulah mamat waktu kecil-kecil. Nabi Muhammad mula-mula beranak ni macam mamat, kata dia. Ini bentuk-bentuk penghinaan terhadap Nabi SAW dan memandang ringan terhadap mereka, sedangkan mereka itu adalah pilihan Allah Ta'ala yang memuliakan mereka. Malah ada yang menghina Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad sewaktu kecil bukannya siapa-siapa, dia cuma ada hubungan secara langsung dengan kita bila berumur 40 tahun, bila dilantik menjadi Nabi baru ada hubungan langsung. Sebab Allah tengok, katanya sebab Allah tengok dalam 3 juta, dalam 4 juta siapa yang baik, Allah tengok Nabi Muhammad, maka Allah pun pilih Nabi Muhammad. Ini kata-kata yang boleh merosakkan akidah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah sejak azali lagi menjadi Rasul, bukan 40 tahun selepas dewasa. 40 tahun itu mula diberikan wahyu kepada dia. Tetapi pemilihan Nabi Muhammad menjadi Rasul sejak sebelum Adam diciptakan. Jadi tuan-tuan kena betulkan balik pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah ini. Sesiapa yang berbuat demikian, maka ke atas mereka ini atau menyifatkan Nabi dengan sesuatu yang bukan-bukan daripada sifat mereka, menyifatkan para Nabi sesuatu sifat yang tak betul. Dikatakan Nabi Isa silap, dikatakan Nabi Sulaiman silap, Nabi Sulaiman jahat, mengorak orang perempuan dan sebagainya. Nabi Sulaiman tersilap. Ini contoh dalam pahaman-pahaman Yahudi yang mengatakan Nabi Sulaiman itu rosak, ataupun dikatakan kepada mereka sesuatu yang tidak layak kepada Nabi. Nabi pelupa, dikatakannya Nabi Muhammad itu pelupa. Nabi Muhammad itu dikatakan dia tersilap, nyanyuk dan sebagainya. Baik. Ataupun mengaku dirinya Nabi ataupun Rasul, atau mengharuskan adanya Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berkata demikian pastilah dia menjadi kafir. Ulang balik. Sesiapa yang menyifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang tak layak pada Nabi, atau mengaku menjadi Nabi, atau menolong atau mengharuskan adanya Nabi palsu, maka orang ini dipanggil sebagai kafir. Demikianlah yang dinaskan oleh Syekh Ibn Al-Hajar di dalam kitabnya Zawajir dan Kitabul Alam. Baik, di sini diringkaskan satu nas tentang mengemukakan antara nasnya atas jalan ringkas tentang orang yang menghina Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Hadisnya begini, kata-katanya begini: "Faman zalika anna man sabba nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam au abuhu awil haq bihi fi naqsan nafsihi
au nasab au syab bi syai'in ala tariqil sab wal azra wa tasghir bi syani'ihi dam au abisa fi jahtihil azir bi suhfi minal kalami au jawwaza ba'sahu nabi ba'dahu au tamanna nabiyyan ba'dahu law wasafahu bi ghairi sifati au innahu yuha ilaihi wa illam yada' nubuwatun kana kafiran biwahidin mimma zakara hajma'an wa yalhaqu bihi fi jami'i ma zakara ghairuhu minal anbiya al muttafaqa ala nubuwwatihim. Kata Syekh Ibn Hajar, maka sebahagian daripada yang demikian itu bahawasanya sesiapa yang memaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang maki Nabi atau mencela Nabi atau memalukan Nabi atau menghubungkan kekurangannya pada dirinya atau menghina keturunan Nabi atau menyerupakannya dengan sesuatu jalan yang memaki dan menghina atau mengecilkan kejadiannya dan pekerjaannya atau membangsakan barang yang tidak layak dengan pangkat Nabi atau jalan mencerca Nabi dan menghina Nabi dan mempermainkan Nabi pada jihahnya yang mulia, pada kedudukannya yang mulia dengan perkataan yang hina atau mengharuskan kebangkitan Nabi selepas Nabi Muhammad atau bercita-cita dirinya ingin menjadi Nabi dan menyifatkan Nabi dengan bukan sifat Nabi sesungguhnya diwahyukan kepadanya dan dia tidak mengaku Nabi, maka orang itu adalah menjadi kafir dengan satu daripada apa yang tersebut yang saya bacakan kepada tuan-tuan. Hukumnya adalah menjadi kafir dengan ijma' daripada sekalian ulama seperti mana yang tersebutkan di dalam kitab-kitab ini. Jadi tuan-tuan, bagaimana manusia menjadi kafir? Nombor satu, dia kata orang itu memaki Nabi. Nombor dua, mencela Nabi. Nombor tiga, mengaibkan Nabi. Nombor empat, menghubungkan Nabi dengan kekurangan pada diri Nabi. Nombor lima, menghina nasab Nabi. Nombor enam, menyerupakan Nabi dengan sesuatu jalan untuk dimaki, oleh orang lain. Kita biarkan Nabi dimaki, ataupun mengecilkan pekerjaan Nabi, mengecilkan keturunan Nabi, mengecil dan memperhinakan Nabi dengan gelaran-gelaran, maka semuanya benda itu boleh membawa kepada kafir. Jadi tolong jaga-jaga tuan-tuan, jangan terpengaruh dengan fahaman yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini manusia biasa. Nabi Muhammad ketika mula-mula lahir macam manusia biasa. Jangan terpengaruh. Malah kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia boleh kata kafir barang siapa yang menghina dan mengecilkan Nabi, keturunan Nabi, nasab Nabi, perbuatan Nabi, dan apa-apa jua benda yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengecil, mengeji Nabi, maka orang itu adalah kafir. Bukan kata Nabi Muhammad ya, semua Nabi. Contoh, kita tengok kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam kes ada orang yang mengeji dan menghina kejadian Nabi Allah Adam. Mereka berkata, mula-mula Allah Ta'ala menjadikan Adam dengan rupa biawak yang terjulur lidahnya dan terjelir lidahnya. Tetapi apabila dilihatnya rupanya sangat hodoh, maka diubahnya menjadi rupa katak yang melompat-lompat. Oleh sebab rupanya katak tu amat hodoh, barulah ditukar rupa menjadi manusia. Sesiapa yang bercakap demikian, hukumnya adalah kafir kerana menghina Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam tidak diciptakan dengan bewak, Nabi Adam tidak diciptakan menjadi katak. Ini semuanya bentuk penghinaan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Begitu juga tidak boleh kita melukis kartun menggambarkan Nabi, melakonkan watak Nabi dalam filem atau drama, ataupun digambarkan Nabi itu bentuknya macam ni, mukanya macam ini. Itu juga satu bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, bahkan perkataan tersebut membawa ke arah menjahilkan Allah, seolah-olah Allah tidak tahu tentang rupa mana yang elok, mana yang hodoh, sehingga terpaksa dicubanya dahulu menjadikannya, barulah Allah tahu. Orang ini menjadi kafir sebab apa? Sebab menganggap Allah tu bodoh. Sampai boleh try manusia ni jadi katak dulu ke, jadi bewak dulu ke. Sebab itu telah ijma' ulama, dan sabit apa yang diijma'kan oleh mereka dengan beberapa nas daripada Quran dan hadis, bahawa Allah Ta'ala menjadikan Adam daripada tanah dalam rupa manusia, bukan rupa katak, bukan rupa bewak. Baik, kemudian orang yang mengharuskan kebangkitan Rasul selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengaku dirinya Nabi atau Rasul dengan berkata tiap-tiap orang itu adalah Rasul pada hakikatnya, atau dia berkata pada hakikatnya Rasulullah tidak terputus, sampai di kalangan kita ni pun ada Rasul. Sebab itulah dikatakan si fulan itu Rasulullah dan dialah Nabi akhir zaman. Maka sesiapa yang berkata demikian juga hukumnya adalah kafir, kerana menganggap ada Nabi lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah kafir. Siapa yang mengikut, siapa yang percaya juga adalah kafir. Sedangkan Nabi berkata, la nabiyyi ba'di, tidak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah. Nabi sebut dekat-dekat kiamat, ataupun kiamat akan berlaku selepas 30 orang mengaku dirinya Nabi. Bila 30 orang mengaku dirinya Nabi, maka kiamat pun berlaku. Setakat ni 20 orang dah yang mengaku Nabi. Di kawasan tuan-tuan ni pun dulu ada orang mengaku Nabi. Pengikut ramai pula tu. Sesat pun orang ikut. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang di antara laki-laki kamu, tetapi dia adalah kesudahan bagi segala nabi-nabi. Jadi orang yang mengingkari apa yang menunjukkan sabitnya dengan ijma' ulama daripada Quran dan hadis Nabi, maka orang itu adalah menjadi kafir. Baik, wajar diberi perhatian jika ada orang berkata Sayyidina Abu Bakar adalah musuh Rasulullah dan lazimnya ia bukan sahabat, maka perkataan tersebut membawa ke arah mengingkari bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Orang yang mengingkarinya itu menjadi kafir. Inilah pendapat Syekh Khawarizmi dalam kitabnya Al-Kafi. Begitu juga sesiapa yang berkata Sayyidina Abu Bakar adalah musuh Rasulullah dan sahabat, dan dia termasuk bukan sahabat Nabi, orang yang bercakap demikian itu juga boleh menjadi kafir. Bukan kata menghina Nabi saja boleh jadi kafir, menghina sahabat-sahabat Nabi yang diiktiraf oleh Allah yang mereka itu adalah sahabat dan dituduh pula sebagai musuh, orang yang menuduh juga boleh terjadi kafir. Inilah kenyataan daripada Imam Asy-Syafi'i yang berkata, "Lau inkara kaunu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu sahabiyan kana kafirun nas ala alaihi Syafi'i lianna Allah Ta'ala qala thani idhuma fidlar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Imam Syafi'i berkata, jika seseorang mengingkari keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, maka mereka itu adalah kafir. Siapa yang kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat, yang berkata Sayyidina Abu Bakar adalah musuh Nabi,
maka orang yang berkata demikian adalah kafir, kerana mereka menolak satu hujjah daripada Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berkata, idhuma fil ghar, idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada dalam gua, iz yaqulu li sahibi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bimbang, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Jadi siapa yang kata Abu Bakar bukan sahabat, maka orang ini termasuk dalam golongan kafir. Okey, jadi berhati-hati tuan-tuan tentang golongan-golongan ini. Ada ke ustaz golongan yang kata Abu Bakar ni bukan sahabat? Ada. Mereka kata Abu Bakar jahat, mereka kata Aisyah jahat. Yang mereka kata baik cuma Sayyidina Ali saja. Sebab tu mereka agungkan Sayyidina Ali, mereka agungkan keluarga Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali. Mereka cukup benci kepada keturunan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Golongan ini sedang cuba bertapak dalam negara kita sekarang, yang membenci dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang tak suka dengan keturunan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada Asma dan sebagainya, yang mereka agungkan cumalah daripada Ali dan Ali dan Ali. Jadi saya tak boleh sebut kumpulan ini kumpulan mana, tuan-tuan lebih faham daripada saya, yang cuba nak menonjolkan sekarang ini dan mempengaruhi umat Islam di Malaysia sekarang. Jadi kita minta kepada pihak kerajaan, pihak JAKIM, pihak Jabatan Agama pantau. Kita tengok di Selangor ni dah 2 kali dah mereka buat secara terang-terangan nak sambut hari Ashura 10 hari bulan, nak sambut hari Fatimah, hari lahir Fatimah lah apalah, pasang kemah tengah padang. Ini golongan yang benci kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Imam Syafi'i sebut, sesiapa yang tidak percaya kepada Abu Bakar itu sahabat Nabi, maka hukumnya adalah kafir. Kafirnya kerana apa? Kerana menolak ayat Quran yang mengiktiraf Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa Abu Bakar adalah sahabat Nabi, dan sesiapa yang tidak percaya Abu Bakar adalah sahabat Nabi, bererti dia melawan, dia menentang Allah Ta'ala, dan sesiapa yang melawan Allah Ta'ala hukumnya adalah menjadi kafir. Baik, kenapa mereka memusuhi Abu Bakar? Di sini diterangkan kenapa mereka memusuhi Abu Bakar. Mereka memusuhi Abu Bakar berdasarkan kepada satu dalil palsu, dalil fasid, dalil rosak, dalil yang tak boleh dipercayai. Mereka berkata Abu Bakar adalah musuh Rasulullah kerana dia berebut pusaka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin selepas menjadi khalifah, selepas Nabi. Dengan helah Abu Bakar, Sayyidina Hasan terkena racun, dan dengan helah beliau juga Sayyidina Husin kena bunuh. Sebab itulah mereka kata Abu Bakar ni musuh Rasulullah. Mereka fitnah kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka kata Sayyidina Abu Bakar punya paksa lah, Hasan mati kena racun, Husin mati dipancung. Inilah pahaman yang sedang bergerak banyak. Saya berjalan di banyak tempat. Pada bulan 3 yang lepas saya berkunjung ke sebuah negara Arab. Saya tanya kepada orang-orang di sana, kenapa negara Arab ni sekarang ni duk tunjuk perasaan tak habis-habis? Sana tunjuk perasaan, sini tunjuk perasaan. Pasal apa? Jadi mereka bagi tahu saya, ustaz, yang tunjuk perasaan itu ialah puak-puak daripada golongan dok ini. Golongan hak kita baca ni. Saya tak mau sebut lagi, tuan-tuan marah. Mereka ini datang daripada negara-negara tertentu. Duduk di negara di Syria, duduk di Kuwait,
duduk di Mesir. Mereka ni duduk di negara-negara ini. Kemudian mereka menimbulkan satu permintaan. Mereka bukan rakyat di sini. Mereka bukan orang sini. Mereka pendatang. Tapi mereka menuntut hak lebih daripada rakyat tempatan. Kemudian ditimbulkan isu bunuh sana, isu ini, isu sana, isu ekonomi. Maka diajaknya rakyat yang lain supaya tunjuk perasaan. Dan bila mereka tunjuk perasaan, musuh-musuh Islam daripada kalangan orang-orang kafir, daripada kuasa besar dunia, sedang menunggu peluang itu. Sebab itu bila mereka tunjuk saja perasaan, jadi huru-hara dalam negara-negara Arab tadi, Amerika, Perancis, Britain dan sebagainya masuk. Inilah yang berlaku di Iraq. Cuba tuan-tuan tengok di Iraq. Siapa yang mula-mula benci Saddam Hussein? Puak mana? Adakah puak Sunni ataupun puak dot. Maka berperanglah dengan Saddam. Tunjuk perasaan, bergaduh. Akhirnya mengundang Amerika datang menyerang Saddam dan hancurlah kerajaan Iraq. Sekarang siapa yang memerintah? Siapa memerintah? Bukan lagi golongan Sunni. Golongan ini. Golongan ini sanggup meninggalkan golongan orang Islam semata-mata nak berbaik dengan orang kafir. Di Iraq, mereka tidak mau berbaik dengan orang Sunni yang satu agama. Mereka lebih suka mencium tangan tentera-tentera Amerika. Dan sekarang Amerika memegang Iraq. Dan kenyataan yang terbaru menyebut bahawa Amerika tidak akan keluar daripada Iraq, walaupun sepatutnya keluar tentera mereka hujung tahun. Sebab kerajaan di Iraq tidak membenarkan mereka keluar. Inilah bentuk golongan-golongan yang kita sedang bacakan ini. Kerja mereka ialah menghuru-harakan negara itu. Dan akhirnya dapat campur tangan daripada asing. Dan campur tangan daripada asing itulah yang merampas negara itu. Yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Afghanistan adalah hasil daripada golongan yang memusuhi Abu Bakar, yang mengagungkan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Inilah yang berlaku. Dan kalau tuan-tuan tidak berhati-hati, golongan ini akan berebak dalam negara ini. Golongan inilah yang tidak akan berbaik dengan orang Islam, malah lebih rela berbaik dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok ni, kalau tuan-tuan nak marah pada saya pun, marahlah apa yang saya cakap ni. Tapi saya bercakap atas fakta. Mereka sanggup berbuat apa sekalipun, walaupun mereka nak bunuh orang Islam sekalipun, asalkan matlamat dan cita-cita mereka. Dalil si mungkar tersebut adalah batal dan fasid, kerana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah adalah isyarat daripada beberapa isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit, ketika Nabi sihat dan ketika hampir wafatnya Nabi, dengan redha dan mubayah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabat Nabi. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, riwayat daripada Anas Malik, Sayyidina Abdullah Abbas, Aisyah dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa sepatutnya selepas Nabi wafat, yang jadi khalifah ialah Ali. Tetapi mereka berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar menolak khalifah dan dia ambil kuasa. Akhirnya Ali mati dibunuh, Hasan mati dibunuh, Husin mati dibunuh. Sedangkan pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah adalah isyarat daripada Nabi. Isyarat pertama, ketika Rasulullah masih sihat, Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Ketika Rasulullah sakit, sahabat-sahabat datang ke rumah Rasulullah, minta Rasulullah jadi imam. Rasulullah kata suruh Abu Bakar jadi imam. Maka ulama-ulama faham isyarat itu menyuruh Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi bukanlah Abu Bakar itu menjadi khalifah dengan tipu, dengan mengelak.
sebaliknya Abu Bakar menjadi khalifah adalah persetujuan daripada semua sahabat Nabi, termasuklah daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tetapi golongan-golongan mungkar ini mengatakan bahawa Abu Bakar pengelat, penipu dan sebagainya. Dan golongan inilah yang menghalalkan darah orang Sunni, yang mengebom orang-orang Sunni dan sebagainya. Ya, akhirnya orang Sunni pun balas dendam, balas balik kepada puak-puak ini, dan akhirnya tak berlaku keamanan sampailah sekarang. Kita bimbang tuan-tuan, budaya ini akan sampai. Saya sebutkan pada tuan-tuan, budaya ini ialah budaya sanggup bersekongkol dengan orang kafir dan meninggalkan perbaikan sesama orang Islam. Inilah budaya yang dibawa oleh golongan yang disebutkan di dalam kitab yang sedang kita bacakan ini. Apa yang menjadi tanda-tanda? Apa yang menjadi tanda tanya ialah jarak masa kewafatan antara Saidina Abu Bakar dengan Saidina Hasan adalah 37 tahun, dan jarak masa beliau dengan Saidina Husin ialah 47 tahun. Jadi bagaimana yang dikatakan Abu Bakar merancang pembunuhan Hasan dan Husin? Macam mana? Abu Bakar mati 37 tahun dulu, baru Hasan mati. Abu Bakar mati 47 tahun dulu, baru Saidina Husin mati. Macam mana orang mati boleh merancang pembunuhan orang hidup? Inilah dipanggil sebagai hujah daripada golongan-golongan jahil. Alangkah herannya perkataan kamu ini tanpa berfikir, tanpa ada ilmu. Jadi tuan-tuan, berhati-hati. Golongan inilah yang mengajar kita boleh kahwin lebih daripada 4, boleh kahwin 9. Golongan inilah yang mengajar sembahyang Jumaat boleh buat 2 orang, 3 orang. Hatta sembahyang Jumaat boleh buat dalam rumah. Golongan inilah yang mengajar kepada kita halalnya darah orang-orang Sunni walaupun sesama Islam. Golongan inilah yang mengajar boleh bergaduh dengan orang Islam dan boleh berbaik dengan orang-orang kafir. Golongan inilah yang berada di mana-mana pun, yang menimbulkan huru-hara, yang akhirnya menghancurkan sesebuah negara. Tuan-tuan pergi ke Mesir. Sahabat saya baru balik daripada Mesir dan Yaman. Saya jumpa 2 minggu lepas. Saya tanya, hang tak pergi Mesir dah? Dia geleng kepala. Seorang lagi saya tanya, hang tak pergi Yaman dah? Dia geleng kepala. Saya tanya, kenapa hangpa tak pergi dah? Tak payahlah Ustaz, belajar dalam Malaysia pun sudah. Hara teruk Ustaz, kami tak berani keluar. Tambah di Yaman, ana tak berani keluar Ustaz, ana takut. Ya, bom ni, tikam, bunuh ni benda biasa. Jadi huru-hara tuan-tuan. Dia kata, sahabat saya ni di Mesir kata, Ustaz, kalau dulu nak melawat piramid kena bayar 100 pound. Sekarang ni pelancong nak bayar 10 pound pun pelancong tak nak masuk. Dulu nak melawat piramid kena bayar 50 pound. Sekarang 5 pound pun pelancong tak mari. Habis ekonomi lingkup. Habis lingkup. Mereka duk bergantung dengan pelancongan. Sekarang pelancong tak datang sebab tunjuk perasaan tiap-tiap hari. Lama-lama tak datang orang melawat. Bila tak datang melawat, ekonomi ranak. Ini hasil daripada orang yang saya sebutkan dalam kitab. Menghuru-harakan, akhirnya lingkup. Itu yang saya sebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid 15. Bila saya cakap macam itu, orang tidak mengambil kenyataan saya sepenuhnya. Buka balik Bahrul Mazi 15. Macam mana nak dibuat kepada pemerintah yang zalim? Adakah dengan bunuh dia? Adakah dengan menjatuhkan kerajaannya? Adakah dengan beramai-ramai pergi serang dia? Disebutkan satu dalam kitab itu. Kita dah baca dah di Kemensah, Masjid Nurul Iman, Kemensah Hai. Dan saya dah buat CD di situ. Tapi orang yang jenis baru sampai belajar, dia tak baca kita ni. Yang kita mengajar di Kemensah, mengajar di Hulu Kelang ni dah 10 tahun lebih dah.
Dia baru mai 2 bulan dia dengar yang ni. Dia tak dengar huraian kita 10 tahun yang lepas dalam bab menasihati pemimpin yang zalim dan bagaimana nak buat kepada pemimpin yang zalim. Dalam kitab disebut, Nabi sebut, Sayyidina Ali sebut bagaimana cara. Tapi mereka tak ambil kenyataan saya sepenuhnya, mereka potong dan mereka pun compare dengan orang lain. Ini satu benda yang sangat-sangat tidak profesional, yang salah faham. Jadi tuan-tuan, bila kita menjatuhkan Saddam Hussein dengan cara keganasan, adakah ia mendatangkan kebaikan kepada rakyat Iraq? Tolong jawab. Tolong jawab. Adakah rakyat Iraq aman sekarang? Hari ini rakyat Iraq berkata, alangkah baiknya kalau kita hidup di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Lebih baik daripada sekarang. Tiap-tiap hari mati kena bom. Inilah yang berlaku di Mesir. Memang kita kata Hosni Mubarak tu teruk. Tetapi adakah yang menggantinya lebih baik dan sistem yang menggantinya lebih baik? Gunalah kaedah Islam untuk menjatuhkan atau menurunkan pemimpin. Ya, sebab itu orang tanya pada saya, Ustaz, demokrasi ni ada ke dalam Islam? Saya kata no comment. Nanti saya komen sekali lagi, orang marah saya. Payah tuan-tuan. Kita kata demokrasi ni demokrasi songsang. Kalau dah demokrasi ni demokrasi songsang, yang hang masuk tu pasal apa? Pasal apa kita masuk? Itu ajaran songsang tu. Kamu masuk ajaran apa tu? Ajaran kamu tu ajaran songsang. Jangan masuk. Kita tak masuk ajaran songsang. Tapi yang kita heran, inilah dia demokrasi songsang, tapi hang masuk pilihan raya songsang. Macam mana cerita? Kalau dia kata songsang, tinggal terus lah. Macam mana dengan ajaran songsang? Ajaran songsang, tinggal terus. Demokrasi songsang, tak apa, saya di calon. Macam mana cerita? Kenapa kita ada double standard dalam bab itu? Jadi saya kadang-kadang tak faham dengan cakap-cakap orang politik. Sebab tu saya tak berminat dengan orang politik. Saya tak berminat dengan politik. Dengan orang politik saya tak berminat. Kadang cakap berbelit-belit. Depan kita cakap lain, belakang cakap lain. Itu yang saya bawa satu sketsa pada tuan-tuan dulu tentang budaya politik. Waktu kempen pilihan raya, 16 orang naik van pergi kempen meraya undi. Habis kempen tengah malam, jalan kona-kona, driver van mengantuk, aksiden, jatuh dalam sawah bendang. Besoknya orang cari, mana pergi kumpulan 16 orang? Tak balik-balik ke tempat yang sepatutnya. Mereka pun report polis. Polis pun ronda cari, kok aksiden. Jumpa van mereka ni terbalik tunggang langgang tengah sawah. Polis pun turun buat siasatan, tanya pada pakcik yang sedang membuat sawah bendang. Pakcik, nampak ada orang-orang yang dalam van tu? Pakcik tadi jawab, nampak. Dia orang dah meninggal. Dia orang aksiden. Mana mayatnya? Saya dah tanam. Itu kuburnya. Semua mati ke pakcik? Entahlah. Masa saya tanam, ada juga yang cakap, jangan tanam saya masih hidup. Lepas tu pakcik tanam juga. Tanamlah. Kenapa pakcik tanam? Kan dia bercakap dia masih hidup. Biasalah encik, orang politik ni cakapnya bukan boleh percaya, kata dia. Mereka hidup. Tuan-tuan faham tak? Yang mana faham? Tak faham sudah. Tu yang saya tanam tu bukannya boleh percaya pun, kata dia. Dia kata dia hidup tak mati dah kot. Dia pun kamui sekali, tuan-tuan. Jadi kita tidak mau menjadi ahli politik yang macam itu. Kita nak jadi ahli politik yang benar. Kalau kamu kata bahawa demokrasi sekarang ni songsang, jangan masuk. Dah tahu songsang, buat apa masuk? Keluar. Kenapa masuk juga? Itu ajaran songsang. Kamu masuk tak? Tak masuk. Songsang, Ustaz. Oh, demokrasi songsang boleh masuk pula. Ini yang kita nak jadi ahli politik. Biar tegas. Kita ada prinsip kita. Kita ada apa yang kita cakap itu adalah prinsip. Kita bukan boleh dibawa. Kita sepatutnya Islam memimpin.
Islam itu adalah memandu. Islam bukan dipandu. Baik. Yang kedua, pengambilan kata Muhammadun Rasulullah, iaitu wajib kita beriman dengan sekalian malaikat alaihimussalam. Lawannya tiada wajib. Makna wajib kita beriman kepada mereka ialah mengiktikadkan sebagai iktikad yang putus bahawa mereka adalah para malaikat yang merupakan hamba Allah Ta'ala, yang dijadikan daripada cahaya nur, dan tempat kediaman mereka adalah di atas 7 petala langit. Tiada makan, tiada minum, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak khunsa, tidak mengantuk, dan tak ada mak bapa. Sekarang kita masuk perkara yang kedua, iaitu malaikat. Kita ambil daripada kata-kata yang wajib, pengambilan kata-kata Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Bila sebut Muhammad ini pesuruh Allah, wajib kita beriman dengan Nabi, dan wajib beriman dengan malaikat. Apa dia yang dikatakan malaikat? Malaikat ialah kita wajib yakin bahawa mereka adalah hamba Allah yang mulia. Nombor 2, dijadikan daripada cahaya. Nombor 3, tempat kediaman mereka di langit. Tiada makan, tiada minum, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak khunsa, tidak mengantuk, dan tidak ada mak bapa. Itulah nama dia malaikat. Bukan setakat di langit, sekarang pun ada malaikat berjenis-jenis. Ada malaikat jin juga berjenis-jenis. Ada jin. Jin yang besar ada 5. Setan. Ya, insya-Allah tuan-tuan tunggu CD saya yang terbaru, tajuknya Sihir. Pembahagian-pembahagian jin, pembahagian-pembahagian syaitan. Tadi lepas habis kuliah subuh tadi, isteri saya telefon. Dia tanya saya bila nak balik. Saya jawab malam nantilah, insya-Allah. Dia kata baliklah cepat. Pagi tadi masa nak bangun sembahyang subuh, dia bangun, dia kata ada bunyi macam orang bangun daripada sofa. Kan sofa kita tu, kalau sofa yang kulit, kalau kita duduk lama-lama, bila kita bangun, sofa tu bunyi, periak bunyi tu. Jadi dia dengar macam tu. Dia dengar macam tu, baliklah cepat, takut. Apa tu? Dia dengar macam kusyen tu orang duduk, sofa tu orang duduk, kemudian bangun. Macam kita duduk atas kusyen kulit. Kusyen tuan-tuan, rumah tuan-tuan kulit, rumah saya pun kulit juga. Bila duduk lama-lama, dia melekat. Bila kita bangun tu dia berbunyi. Macam tu lah. Takut. Saya kata takut apa? Relax lah bro. Apa nak takut? Saya kata dia pun nak duduk juga atas sofa. Dia pun nak merasa juga. Biarlah. Tu yang saya pergi ceramah dulu. Ya, driver saya kata, Ustaz, rasa macam ada orang ikut duduk belakangnya Ustaz. Saya kata biar. Dia pun nak rasa naik kereta. Selalu duduk terbang, letih. Dia pun nak rehat juga menung kat belakang tu. Biarlah. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa dekat karak. Nama dia karak. Biasalah. Apa nak takut? Tak payah takut. Kadang-kadang bukan hantu. Kadang-kadang malaikat. Kadang-kadang jin Islam. Tu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tengok semuanya hantu belakang. Kadang-kadang jelmaan malaikat. Kita tak tahu sebenarnya. Selagi dia tak kacau kita, selagi dia tak ganggu kita, biar. Biar dia. Peduli apa? Saya bukan cakap besar, tapi itu yang saya buat. Sepanjang saya mengajar, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, dekat 20 tahun dah saya mengajar. Macam-macam benda yang saya jumpa. Tapi saya tak ambil hati. Saya tak ambil kisah. Lantak tuan-tuan. Jangan takut. Ingat pada Allah.
benda tu tak boleh mendatangkan mudarat pada kita. Kadang-kadang dia bukan hantu, kadang-kadang dia bukan jin, kadang-kadang dia merupai malaikat. Allah nak pelihara kita. Baik, mereka lah hamba Allah yang sama sekali tidak pernah mendahaka kepada Allah, sentiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Tuan-tuan, sila rujuk di dalam kitab. Ada disebutkan malaikat yang kerjanya berdiri sampai kiamat. Ada yang malaikat yang kerjanya rukuk sampai kiamat. Ada malaikat yang kerjanya sujud sampai kiamat. Malah ada malaikat yang kerjanya cuma sebut La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kiamat. Ada malaikat yang bertahlil sahaja sampai kiamat. Masya Allah tuan-tuan. Tanpa ada perasaan jemu, tanpa ada perasaan apa-apa pun. Dia tak letih macam kita. Sebab tu semalam saya sebut, malaikat bukan makan, malaikat bukan minum. Sebab tu malaikat ibadat tak bayar upah. Tu imam tuan-tuan, dia manusia. Bila manusia, dia perlukan upah kerja dia. Tok Bilal itu manusia, dia nak sewa rumah. Dia nak sewa rumah, dia nak bagi anak dia pergi sekolah, dia nak yuran anak dia pergi sekolah. Kalau tuan-tuan tak bagi gaji dekat Tok Bilal, dia nak makan apa? Dia nak makan apa? Tok Imam tuan-tuan, dia ada anak, dia sakit, isteri dia sakit, isteri dia nak beranak, anak dia nak bersalin, perlukan wang. Tiba-tiba tuan-tuan kata dekat Tok Imam, ikhlasna lillahi ta'ala. Ialah apa? Dia nak makan. Dia bukan malaikat. Malaikat sungguh dia tak makan, dia tak minum, tak bayar-bayar upah pun tak apa. Malaikat dia bukan kaki rasuah. Baik, kemudian tidak ada seorang pun yang mengetahui berapakah bilangan malaikat, sama ada secara ijmal atau tafsil, selain ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala selama-lama. Mereka juga sentiasa terpelihara daripada segala jenis maksiat. Sebab itu orang tanya pada saya, Ustaz, kalau saya mandi, boleh tak saya mandi bogel? Harus, tak haram jika mandi itu dalam bilik bertutup. Malulah Ustaz, malaikat tengok. Malaikat bukan ada nafsu. Malaikat bukan ada nafsu. Tu tengok malaikat dia tengok lawa kat dia ni, dia tengok. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk di rumah, nak pakai baju tu, pakai baju dalam depan cermin, suami duduk tengok, apa pakai baju dalam, malu kat malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Pakailah. Depan suami isteri bukannya ada aurat. Tak ada aurat depan suami isteri masing-masing. Malu abang, oi, malaikat tengok. Tidur malam pakai tudung, duduk atas katil. Pak siapa ni pakai tudung ni, malaikat tengok abang, oi. Menung laki dia, malang sungguh nasihat aku ni. Nak buka rambut pun tak boleh di rumah sebab malaikat. Buka lah apa pun, malaikat bukan ada nafsu. Baik, oleh sebab itu mereka diwakilkan dengan pekerjaan yang berat dan payah. Ada malaikat yang duk pegang arash, ada malaikat yang duk bawa hujan. Setengah malaikat ada yang rukuk, setengah malaikat ada yang sujud, setengah malaikat ada yang bertasbih, setengah malaikat yang membuat pekerjaan yang ditentukan Tuhan ke atasnya. Jadi penghulu sekalian mereka itu adalah sebanyak 10 orang, seperti mana yang dijelaskan kepada kita sebelum ini. Penghulu kepada sekalian malaikat ada 10 orang. Semua dah tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Muka, Nakir, Kiraman, Katibin, Israel. Ini adalah ketua-ketua malaikat yang wajib kita hafaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang malaikat, dan selepas ini percaya kepada kitab, InsyaAllah.